Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kerana Allah masih beri kita untuk mendengar nama dia dan menyebut nama dia. Tidak ada nikmat dalam dunia ni lebih nikmat daripada dapat menyebut nama Allah, mendengar nama Allah. Saya nak kongsi tuan-puan sekalian tentang seorang lelaki yang sangat mulia. Seorang lelaki sangat mulia yang beliau pada zaman dia, imam-imam besar, semua ulama ketika tu kata dia lah orang yang paling afdal, manusia yang paling afdal, orang yang paling mulia ketika tu, sangat dihormati, disayangi oleh semua orang. Satu hari satu orang cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, suami pada Fatimah Zahra radhiyallahu anha, anak pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, suatu hari dia masuk masjid untuk solat. Dia baru nak solat, tiba-tiba datang satu orang lelaki dekat dengan dia. Beberapa orang lelaki telah hina dia. Dia tanya, kamu yang dikenali sebagai Imam Ali Zainal Abidin, kamu Ali Zainal Abidin? Dia kata, ya saya. Zainal Abidin maksudnya hamba Allah yang terpuji, yang mulia. Kamu Ali Zainal Abidin? Dia kata, ya saya. Dia kata, bukan, kamu Syainul Abidin, kamu hamba Allah yang paling keji. Maaf, dia cakap macam tu. Siapa yang dicakap ni? Ini cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat, yang sangat masyhur, sangat alim, sangat takwa. Dia kata, kamu orang dikeji. Dia kata, kamu tuju perkataan tu pada siapa? Kepada kamu. Dia terus kata, kamu jahat, tak guna. Dia cakap segala perkataan yang tak sanggup nak disebut, semua kata yang buruk, tak baik. Dia caci maki hamun cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, bukan orang biasa-biasa. Maka ketika Imam Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, dia tengah dia dengar je ni, habis dia orang caci maki dia pandang lelaki tadi. Dan dia kata, kamu bercakap tentang, apa yang kamu cakap tentang saya tu semuanya betul. Macam mana kalau kita tengah ceramah, tengah cakap yang baik, tiba orang keji, maki hamun kita. Nabi SAW pernah bagi, ni sunnah Nabi SAW antara yang besar. Dia sedang berceramah, tiba-tiba orang maki hamun dia. Kata, kamu Muhammad, kamu cakap je tapi hutang tak bayar. Sebenarnya orang tu saja kenakan Nabi, dia nak bagi pinjam duit kat Nabi untuk Nabi bantu orang lain. Kemudian dia bagi tarikh lambat lagi, tapi dia kata, kamu penipu, begini. Umar bangun nak angkat pedang, nak pancung dia. Nabi kata, sabar. Nabi panggil lelaki tadi dan suruh Umar bayar hutang dan bagi lebih, kerana sebagai minta maaf kerana Umar telah menyakiti dia. Tuan-puan sekalian, macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, bila dia kata, apa yang kamu cakap tadi semuanya ada pada diri saya. Allahu Akbar. Bahkan saya lebih teruk daripada tu lagi. Apa yang kamu cakap semua tu tentang diri saya betul. Bahkan saya lebih teruk daripada tu. Ni hamba Allah yang baik, dia manusia yang paling baik. Ali Zainal Abidin ni, dia bila nak pergi haji, dia nak sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Dia nak sebut ni je, dia tak dapat sebut. Orang kata sunnah untuk sebut. Dia kata, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku hadir, aku datang sini. Orang kata, kenapa tak sebut? Dia cakap, aku takut bila aku sebut Allah kata la labbaik, la labbaik. Tak ada labbaik untuk kamu, tak ada labbaik untuk kamu. Orang dulu dia tak fikir apa kata orang pada dia, tapi apa pandangan Allah kepada dia. Dia sesa risau dia cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dia mati kena bunuh, semua mati kena bunuh. Penuh ujian dalam hidup beliau. Masa di atas unta, dia try sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Dia tengah sebut labbaik Allah je, badan dia menggeletar, muka dia pucat, kemudian dia jatuh ke tanah dan tulang dia patah. Begitu dia takut, dia kata takut. Allah kata la labbaik, la labbaik. Kamu tak di
Aku tak sambut kamu, aku tak nak kamu, aku tak terima kamu. Dia takut Allah tolak dia. Maka ketika tu dia kata, saudara, apa yang kamu cakap tentang diri saya betul. Bahkan saya lebih teruk daripada tu. Apa kamu cakap tentang diri saya tu, tak ada satu pun yang salah. Semua betul, bahkan lebih teruk daripada tu. Maka semua yang tengok waktu tu yang marah, jadi sedih bila cucu cicit Nabi SAW cakap macam tu. Maka dia kata, orang tu kata, kami minta maaf. Bahkan kamulah benar-benar ahlul bait keluarga Nabi SAW. Kamulah ahlul bait keluarga Nabi SAW. Kamulah pewaris akhlak Nabi SAW, yang benar-benar sifat akhlak seperti Nabi SAW. Cicit Nabi SAW, cicit Nabi SAW, sedekat dengan Nabi. Kemudian tuan-puan sekalian, apa jadi? Dia kata, saya minta maaf, sebenarnya tuan orang mulia, orang baik. Saya maki hamun sebab ada orang bayar saya sekian duit. Dia kata saya bayar lebih banyak, ribu ni dinar, untuk kalau saya dapat buat kamu marah, sakit hati. Maka kata, kalau kamu nak duit, baiklah ambil lah 1,000 dinar lebih kurang. Dia kata, dia panggil hamba dia, Ali Zainal Abidin telah bagi 1,000 dinar pada lelaki tadi. Dia balas kecian makian orang tu dengan kebaikan. Hasan Basri rahmatullah alaih, satu masa orang maki hamun dia, orang umpat dia. Dia dengar je orang umpat dia, dia tulis surat. Saudara, dibungkus hadiah. Terima kasih kerana saudara telah beri pahala. Bila orang kata kita, pahala dia datang kat kita. Terima kasih kerana beri pahala Tuhan kepada saya balas dengan hadiah sekian. Bila orang kata kita, kita bagi. Sebab orang yang kata kita, pahala dia dapat kat kita, dan dosa kita dia tanggung. Pahala kita, pahala dia dapat kat kita, dosa kita dia tanggung. Sebab tu kita jangan menghina orang lain, jangan kata orang, jangan pandang rendah pada orang lain. Tuan-tuan puan sekalian, pernah Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, satu masa dia tengah tawaf. Masa tu walaupun orang besar-besar datang nak tawaf, sesak tak boleh masuk. Tapi bila cicit Nabi SAW berjalan, Allah tentukan, tak ada siapa perasan dia. Tapi bila dia berjalan, tiba-tiba orang bukakan jalan. Allah bukakan jalan untuk dia dimudahkan, untuk menguruskan semua urusan tawaf dia, sa'i dia. Orang bukakan jalan. Mana-mana kalau tuan-puan baca kisah-kisah keluarga Nabi SAW, bila mereka sampai saja di Masjidun Nabawi, walaupun orang tak kenal, tak perasan dia kadang-kadang, tapi bila mereka berjalan, Allah SWT bukakan jalan untuk mereka. Sebab dia orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, tuan-puan kita semua, siapa yang takwa dekat dengan Allah, yang bezakan kita takwa. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dia akan sentiasa dibantu oleh Allah SWT. Tuan-puan, ada satu kisah akhir saya nak beritahu. Ada satu orang sahabat Nabi SAW, dia dipukul oleh tuan dia. Saya suka kisah ni. Kecil saya dengar orang pukul dia. Masa tu kat Pakistan, ustaz ni kata, masa dia kena sebat dengan raja kafir ni, raja tu kata, chalte un pecer nangge pau chal, cakap Urdunya lah. Dia kata chalte un pecer, sambil dia hina sahabat ni. Sahabat tarik unta dia duduk kat atas. Dia kata, jalan chalte un pecer, unta jalan, kau jalan, nangge pau chal, tak pakai selipar jalan, dihina orang tu. Satu masa Allah takdirkan sahabat tadi jadi gubernur, dan orang tadi jadi hamba biasa. Jadi orang-orang bekerja, tak ada ni. Dia jalan-jalan, dia nampak ni sahabat ni, dia nyorok-nyorok. Sahabat ni panggil dia dan bisik pada dia. Dan dia kata, jangan takut, aku takkan balas keburukan yang kamu pernah buat pada aku. Sebab kami orang Islam membalas keburukan dengan kebaikan. Kami orang Islam balas keburukan dengan kebaikan. Kita orang Islam bukan hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah. Apa orang kata pada kita tak beri kesan dalam hidup kita. Kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk Allah. Kita tak perlu siapa-siapa pun dalam dunia ni. Kita cuma perlu Allah. Semua makhluk, Allahus Samad. Kita perlukan Allah. Allah tak perlukan kita semua. Kita perlukan Allah. Jadi bila kita dekat dengan Allah, Allah nak beri hina, tak ada siapa boleh beri mulia. Dia beri mulia, tak ada siapa boleh beri hina. Dia nak beri rezeki, tak ada siapa boleh tahan. Dia tahan, tak ada siapa boleh beri. Apa yang Allah khendaki, itu saja yang terjadi. Satu dunia sujud kat kaki dia, Allah nak hina, dia hina. Satu dunia agung, satu dunia pijak dia, bakar, musnahkan dia, macam Nabi Ibrahim. Tapi Allah selamatkan dia. Apa yang Allah khendaki, sampai kiamat akan terjadi. Orang yang jaga agama, Allah jaga dia. Orang yang jaga agama, Allah jaga. Jadi tuan-puan, jangan risau dengan pinaan dan kata keji orang. Kita teruskan hidup kita dapat redha Allah. Satu masa orang yang berdakwah hidupkan agama, tuan-puan akan lihat. Jangan jawab dia cakap kat kita, kita senyap, tak perlu jawab. Bila orang kata kita, tak perlu jawab. Kalau kita ni, satu masa Allah akan jawab untuk mereka. Allah akan jawab untuk kita. Semua ada kelemahan, kekurangan. Tapi kelemahan dan kekurangan kita, kekurangan orang lain bukan untuk dicaci maki.
kelemahan dan kekurangan kita untuk kita ngisi waktu malam di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risau, dunia ni Allah punya. Seluruh dunia, apa raja-raja, tentera, kerajaan, mana-mana bom nuklear, semua syaitan, jin, sihir, semua tak ada kuasa. Yang berkuasa cuma Allah. Allah yang punya dunia ni. Dia beri pada siapa dia nak, dia tahan pada siapa yang dia nak tahan. Jadi tuan-puan, kita balik pada Allah, ingat pada Allah. Sayyidina Umar, last tuan-puan bila kita sedih, Sayyidina Umar satu doa saya nak ajar, doa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia pernah nangis sepanjang malam. Dia tak berhenti baca innama ashku basi wa huzni ilallah, innama ashku basi wa huzni ilallah, kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahanku. Sayyidina Umar pernah menangis waktu malam, waktu subuh dia menangis, dia baca Al-Quran ni kuat-kuat, dia nangis ulang-ulang. Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, sepanjang malam dia pernah menangis, dia baca Al-Quran yang ni je, innama ashku basi wa huzni ilallah, innama ashku basi wa huzni ilallah, kepada Allah aku adukan kesedihanku dan kesusahanku. Kepada Allah aku adukan kesedihanku dan kesusahanku. Kesedihanku dan kesusahanku aku adukan pada Allah SWT. Dia menangis sepanjang malam. Hamba tanya, kenapa nangis? Tuan, kenapa nangis? Kata Ali Zainal Abidin, ayat Quran diturunkan sebab Nabi Yaqub, dia sedih. Orang dulu selalu suka mengadu dengan Allah. Dia ulang ayat sama. Untuk Tuan boleh sebut bahasa Melayu dia pun. Aku adukan kesedihan dan kesusahanku pada Engkau. Ya Allah, aku adukan sedih susahku pada Engkau. Ya Allah, aku adu sedih dan susahku pada Engkau. Ya Allah, aku adu sedih dan susahku pada Engkau. Semua tak faham sedih susahku. Aku pun tak faham, tapi Kau lebih faham daripada apa yang aku rasai. Wahai Allah, Kau yang tahu tentang diri aku. Kau tahu apa yang paling baik. Adu pada Allah. Ya Allah, aku adukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Kau. Bila hamba ditanya kenapa, kata Imam Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih, orang yang sangat mulia, dia kata apa? Nabi Yaqub baca sebab kehilangan anak dia Yusuf, akhirnya dapat jumpa kembali anak dia Yusuf. Aku lihat dengan kedua mataku ini seluruh ahli keluarga aku mati dibunuh. Aku lihat dengan kedua mataku seluruh keluarga aku mati dibunuh. Seluruh keluarga aku mati dibunuh. Kisah yang tak boleh dilupakan sampai bila-bila. Seluruh keluarga Nabi SAW, cucu Nabi mati dibunuh. Demi kita, tuan-puan sekalian, bila dia ulang-ulang baca, dia kata dengan kedua mata aku lihat seluruh keluarga aku mati dibunuh. Tuan-puan sekalian, untuk tu ni orang yang dekat dengan Allah. Ulang-ulang, ya Allah, aku adukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Engkau. Ya Allah, aku adukan kesedihanku dan kesusahanku hanya kepada Engkau. Ulang-ulang ayat ni. Kita akan bertambah manja, bertambah dekat dengan Allah. Kita mengadu, kita mengeluh, kita menangis pada Allah. Kita akan bertambah rapat pada Dia. Kesusahan datang ni, bila kita balik pada Allah, insya-Allah kesusahan tu akan menjadi rahmat untuk kita. Apa pun susah yang datang, di sebalik itu rahmat yang besar bila kita mengadu pada Allah. Penghinaan orang, kejian orang, pandang rendah manusia pada kita, tak usah jawab. Satu masa Allah jawab untuk dia. Satu masa Allah yang jawab. Allah tunjukkan kemuliaan untuk orang jaga agama. Satu masa setiap perkataan yang dicakap pada kita, dia akan ambil balik semula. Dia akan ambil balik semula. Dia akan minta maaf pada tuan-puan. Kalau panjang dunia ni, macam Nabi sahabat, Allah tunjukkan semua Nabi sahabat. Allah janji dunia ni Allah tak bawa tapak kaki orang beriman kalau panjang umur. Kalau tak panjang, kita bahagia dalam kubur, seluas mata memandang, syurga menanti. Tak pernah rugi orang yang buat baik dan kebaikan, dan sentiasa rugi orang yang buat keburukan dan dosa. Tuan-puan, insya-Allah kita ada program keluarga sunnah ni lagi 2 hari. Ni Khamis, Jumaat, Sabtu. Esok pergi ke Sungai Petani. Untuk orang utara, jangan terlepas ajak keluarga, suami, isteri. 1 hari 8 pagi sampai 5 petang. Boleh WhatsApp 0736668848 untuk kita bangunkan keluarga dengan sunnah Nabi SAW, belajar kasih sayang, cinta, akhlak. Kemudian ada buku Isteriku Bidadari kami dapatkan. Dan WhatsApp 03298494. Mudah-mudahan semua dapat faedah yang banyak. Alhamdulillah, banyak feedback yang baik yang sampai kepada saya. Syukur pada Allah, semua daripada Allah. Kemudian program cuti sekolah ni 3 hari 2 malam di KL dan di Johor Bahru. Berjumpa tuan-puan daripada seluruh Malaysia, daftar 0736668848. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Allah bersama tuan-puan semua. Semoga Allah lebih bahagia sampai syurga, anak soleh-soleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.